biarkan dia biasa dengar dengan bacaan-bacaan taranum ya, macam mana bacaan bayatinya, macam mana hijaznya, macam mana nahwanya dan sebagainya. Ya, jadi kalau biasa dengan dengar ni, insya-Allah satu hari nanti bila ada guru yang baik, maka dia akan ajar, dia akan bentukkan lidah itu lebih mudah. Ya, berbanding dengan kalau kita hantar ke sekolah semata-mata nak suruh ustaz train anak kita jadi macam mana yang kita nak. Ya, jadi saya nak cerita ni bukan apa. Bila kita tengok anak-anak kita ya, bila kita tengok anak-anak especially yang saya ajar Iqra sama ada yang dekat sini ataupun saya ajar dengan anak-anak postgrad yang lain. So bila kita lihat kadang-kadang dia punya committed, dia punya usaha ibu bapa itu memang sangat-sangat diperlukan. Ya, kita kita mengajar Iqra ini lebih kurang dalam 10 minit je seorang. Ya, 5 minit 10 minit seorang. Kita nak cover semua sekali untuk ajar kita tak sampai. Ya, jadi kerja mengajar ni memang di sekolah mengajar, tapi mendidik itu di rumah. Ya, mendidik itu di dalam kereta. Mendidik itu sepanjang berada dengan ayah ibu di rumah. Ya, jadi kita kena ambil peluang sebagai ibu dan ayah yang ada anak kecil. Maka kalau boleh kita adalah sedikit masa kita spend 10 minit ke 20 minit untuk biasakan dengar Al-Quran. Kalau kita tak biasa baca Al-Quran, maksud kata kita tak pandai baca Al-Quran, jadi sebagai anak kita dengar Al-Quran. Supaya apa? Supaya bacaannya menjadi baik. Baik. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalahu laqad utita mizmaran min mazamir ali Dawud muttafaq alayh. Wa fi riwayat Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu law ra'aitani wa ana astami' li qira'atika al-bariha. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sungguh kamu telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala suara yang indah dari suara keluarga Nabi Daud alaihi salam yang indah. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan daripada Bukhari, Muslim, juga Tirmizi, Nasa'i, Ad-Darimi, Imam Ahmad dalam Musnad. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda kepadanya, andai sahaja kamu melihatku ketika aku mendengarkan bacaanmu tadi malam. Ya, jadi hadis ini sahih yang dikeluarkan daripada Muslim. Dalam satu riwayat Al-Bukhari dan Muslim ditambahkan, Abu Musa berkata, seandainya saya mengetahui di mana engkau berada ketika itu, tentu saya akan lebih memperindahkan lagi bacaan saya untuk engkau. Hadis ini ada pada Al-Bukhari dan Muslim seperti yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, sedangkan tambahan ini tidak ada pada Al-Bukhari. Sebaliknya ada pada Abu Ya'la Ibn Sa'ad dan Ar-Rawayani seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Jadi hadis yang saya bacakan ini adalah hadis yang nak bagi tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sangat suka kepada bacaan yang baik. Dan di antara bacaan yang terbaik seperti mana diriwayatkan dalam hadis ini adalah bacaan Nabi Daud alaihi salam. Ya, bacaan Nabi Daud alaihi salam adalah bacaan yang cukup indah ya, sangat-sangat cantik sehingga kan diriwayatkan bahawa kalau burung yang terbang pun dia akan berhenti. Kalau tuan-tuan perempuan yang masih kecil-kecil tu pernah dengar cerita Snow White, kan? Kalau Snow White nyanyi berhenti burung tak terbang, dia kan itu kan. Cerita macam itulah kita kata indahnya kalau suara seorang itu. Ya, tapi ini nak cerita kata Nabi Daud alaihi salam dengan bacaan Al-Quran dengan bacaan dia punya kitab Zaburnya, maka subhanallah ya, indah bacaannya itu sehingga kan burung-burung semuanya berhenti ya, binatang-binatang ya, tumbuh-tumbuhan semuanya meraihkan keindahan suara Nabi Daud alaihi salam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Musa al-Ash'ari ini bacaannya seperti itu. Ya, bacaan Abu Musa al-Ash'ari ini sangat-sangat cantik. Ya, sehingga kan dalam riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bercakap perkara tersebut kepada Abu Musa al-Ash'ari, maka Abu Musa al-Ash'ari kata apa? Kalaulah aku tahu yang kau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sama-sama ku ketika itu, saya akan aku baca lebih baik lagi ya, dengan suara yang lebih baik. Jadi bila saya baca hadis ini ya, dia memberikan kita satu semangat ya, ataupun motivasi untuk kita. Satunya, kalau ada peluang ya, ada guru-guru yang boleh mengajar kita kata taranum ya, sama ada orang kita ke ataupun luar yang bangsa lain yang bukan Melayu ke ya, kalau ada orang yang boleh mengajarkan taranum,
maka sebaik mungkin saya rasa lebih baik kalau kita ajak jemput orang tersebut untuk datang ke mana-mana sajalah tempat kita. Kita buat sekali, 2 kali, 3 kali, kita buat macam mana program kita buat kan. Kemudian ajar taranum. Ataupun tuan-tuan perempuan boleh kumpulkan satu kumpulan dengan rakan-rakan yang lain yang dah fasih bacaan Al-Qurannya, kemudian minta seorang untuk ajar taranum. Subhanallah, bila kita belajar taranum ni, bacaan yang indah itu subhanallah. Kadang-kadang bila orang dengar bacaan yang indah, yang bacaan yang baik, orang tak faham bahasa itu pun dia mengalir dari mana. Kita tengok kalau sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang pergi haji, ataupun kita yang tak pergi haji sekalipun, kalau kita dengar bacaan orang yang sedap, kadang-kadang kita kata pada Tok Imam yang bacaan yang sedap itu, bacalah lebih panjang sikit, bacalah lebih panjang sedikit supaya kita dengar itu lebih banyak. Jadi itu pesan daripada bacaan yang baik. Jadi kalau kita ada anak yang hafal Quran, maka cuba kita train mereka, bukan sekadar hafal Al-Quran itu sahaja, bahkan kalau boleh diperelokkan bacaannya. Kalau kita sekalipun yang sudah menghafal beberapa surah, maka lebih baik kalau kita bacaan kita diperelokkan. Kalau ada orang untuk talaqqi bacaan kita, especially surah-surah yang kita sudah hafal, maka kita minta jumpa dengan orang tersebut, maka kita bagi tahu pada orang tersebut, yang mudah-mudahan kalau boleh perbetulkan selain daripada tajwid, selain daripada makhraj huruf, perbetulkan, tolong ajar saya bagaimana saya nak baca lebih baik. Kalau sebelum ni kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, mungkin satu hari nanti kita boleh belajar macam mana kita nak baca step by step, slow. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Bacaan yang lembut, yang mendayu-dayu, kena pada tempat. Kalau boleh bila kita faham makna, kita baca, kemudian kita tahu dia punya bacaan ini sepatutnya dibaca secara macam mana dia punya feeling dia. Sebab kadang-kadang tuan-tuan perempuan, kita ni orang Melayu, kita ni dia baca sebab kita tak faham makna, bacaan dia berkenaan dengan api neraka, azab pun kita baca mendayu je. Bila baca pasal syurga, kita baca keras, terbalik kan. Tapi tak apalah, as long as kita cuba belajar taranum, kita kalau tak belajar taranum pun kita cuba baca surah, satu-satu surah itu baca secara lembut, jangan kita baca stres sangat, supaya apa? Satunya kita nak jadi seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini, bacaan yang terbaik adalah apabila bacaan itu diperindahkan, dielokkan, bukan sekadar tajwidnya, bahkan juga bila dibaca itu, bila orang dengar dia berminat untuk mendengar. Subhanallah, kalau semua orang dengar bacaan Al-Quran kita, macam mana pahala yang Allah Ta'ala beri kepada kita, orang berminat dengan Al-Quran, terlintas hati dia untuk belajar Al-Quran kerana mendengar bacaan kita. Subhanallah, tak kisahlah sama ada kita ni baca banyak atau sedikit, tapi poin sekarang kita cuba perbaiki juga bacaan Al-Quran kita, supaya apa? Dia bukan sekadar bagi pahala kita yang membaca, bahkan juga orang yang mendengar bacaan kita pun sama-sama mendapat pahala. Dan itu dia hadis yang ke-1011 atas ini. 9 lebih. Baik. Berikutnya, Anil Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'asha'i bit-tini waz-zaytun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu, muttafaq alaih. Daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim wat-tini waz-zaytun dalam solat Isya. Dan saya tidak pernah mendengar seseorang yang suaranya lebih indah dari suara baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Muttafaq alaih. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan daripada Bukhari. Jadi nak bagi tahu kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaannya juga adalah bacaan yang baik. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah satu bacaan disebutkan dalam hadis ini sangat-sangat indah, sehingga kan Al-Bara' bin Azib kata tidak ada satu bacaan pun yang dia pernah dengar melainkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu adalah bacaan yang terbaik. Jadi subhanallah, kalau boleh kita, sekali lagi saya seru pada tuan-tuan perempuan, kita elokkan bacaan kita. Dan bila saya kata elokkan bacaan, dia tidak dia tidak terhenti kepada anak lelaki saja. Bahkan anak perempuan pun kita kena ajar dia supaya elok bacaannya. Kita jangan kata anak lelaki saja yang kena baca elok. Sebab apa? Kita kata anak kita akan jadi imam.
Tidak, tuan-tuan. Anak perempuan pun perlu diajar mereka, perlu diasah mereka supaya bacaannya baik, supaya bacaannya elok. Bukannya digunakan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi anak-anak perempuan dia akan jadi ibu. Ya, maka apabila jadi ibu, dia boleh ajar anak dia dengan bacaan yang elok. Ya, kalau ibu itu tahu macam mana bacaan sudai sebagai misalnya, maka dia boleh ajar anak itu. Kalau anak itu kalau anak dia, cucu kita nanti anak lelaki sebagai misalnya, dia boleh ajar macam mana bacaan-bacaan yang kita kata yang kita suka. Ya, jadi subhanallah. Jadi kita jangan rasa rugi. Anak lelaki ke anak perempuan ke, ajar mereka dengan Al-Quran. Ya, jangan kita stop bila kita kata anak perempuan, alamak, tak boleh lah, tak biasa lah, tak ada feeling lah kan. Ajar dua Al-Quran pun tak ada guna. So tidak perempuan ya. So ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini maha luas. Apatah lagi ilmu Al-Quran. Ya, man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Ada orang yang terbaik itu adalah khairukum man ta'allama Al-Quran. Terus sebaik-baik daripada kamu orang yang belajar Al-Quran wa 'allama, dan mereka yang mengajarkan Al-Quran. Dia tak rugi anak lelaki ke anak perempuan ke, kita ajar mereka, kita bantu mereka untuk belajar Tarannum sebagai misalan. Ini adalah kebaikan dunia akhirat tuan-tuan. Ya. Baik. Berikutnya وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. معنى يتغنى يعني يحسن صوته بالقرآن. Daripada Abu Lubabah Bashir bin Abdul Al-Munzir radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak membaca Al-Quran dengan bacaan yang indah, ya, yang tidak melantunkan Al-Quran ini bacaan yang indah, yang bacanya tidak baca dengan yang terbaik, ya, maka dia tidak termasuk daripada golongan kami. Ya, apa yang dimaksudkan melantunkan di situ adalah memperindahkan suara ketika membaca Al-Quran. Jadi ini adalah satu hadis yang bagi tahu kepada kita, bila kita baca Al-Quran, cuba baca sehabis baik yang kita mampu. Ya, sama ada bacaan tersebut laju ke, perlahan ke, jahar ke, hadar ke, whatever, kena baca dengan bacaan yang terbaik. Ya, dalam solat, di luar solat, ya, kalau kita baca surah Yasin seorang-seorang pun, kita baca dalam solat bacaan yang terbaik. Ya, jadi sebolehnya kita janganlah kelam kabut, ya, baca tu Bismillahirrahmanirrahim, nak habiskan surah Al-Kahfi, ya, nak habiskan surah apa, surah-surah yang kita nak baca, dan nak khatamkan 30 juzuk Al-Quran, maka kita tidak perlu terlalu laju. Ya, kalau boleh tak yang laju sangat. Ya, bila kita laju sangat dia akan langgar habis tajwid. Bila kita laju sangat, bacaan kita pun jadi kurang sedap. Jadi kalau boleh, ya, baca itu dibaca secara sederhana. Ya, tidaklah terlalu lambat, ya, kalau tak nanti bila kita nak khatam. Jadi kita pun baca secara sederhana dan bacaan itu adalah bacaan yang baik. Nak tahu bacaan kita sedap tak sedap, kita record sorry. Nak tahu sedap tak sedap, kita baca record suara kita. Tapi yalah, record suara kita dengar sedap suara kurang. Betul kita sedap. Kalau record suara suara apa dia ke suara aku ni, macam orang lain, tu masih tak boleh sedap lah tu. Jadi kita cuba, ya. Kita cuba, kita record suara kita, kemudian kita dengar. Baca Fatihah saja. Baca Fatihah, kemudian kita record, ya. Kita dengar suara kita. Ya. Cuba kalau tak payah nak bagi pada isteri kita, kita bagi kepada kawan kita. So kawan kita dengar. Kau dengar ni Kori daripada Singapura ni. Dengar, bacaan dia sedap lah. Oh, dia kata, bagus, sangat bagus. Lepas tu kalau dia dengar pula, dia biar benar ni Singapura ke? Ini macam India ni. Ada baca, tapi dia dah harga watak ni macam Jawa. Kan? Watak ini saja. So dulu saya belajar di sekolah dekat di Sabak Bernam tu. Saya jadi ramai dengan komuniti orang Jawa kan. Jadi menarik. Saya suka dekat situ. Cuma nak cerita kata, bila kita dengar bacaan kita sendiri, kemudian baru kita tahu sama ada sedap atau tidak. Lebih baik kalau kita record, kemudian kita cuba forward maksudnya kita hantar pada orang tak. Kita minta orang yang kemampuan, ya, yang boleh dengar bacaan kita. Kalau tak boleh talaqi directly pun kita boleh. Sekarang ni WhatsApp ada, ya. Kalau tak boleh nak hantar sesuai bacaan kita, hantar satu ayat. Jadi minta orang untuk dengarkan bacaan kita. Ya. Cuma kaedah itu taklah kaedah yang terbaik, sebab kita tak nampak dia punya mulut. Ya, bila kita talaqi ini, kita nampak
lidah, bagaimana kedudukan lidah, ya, macam mana mulut dia, huruf dotnya macam mana huruf dotnya macam mana, ya, macam mana huruf-huruf yang kadang-kadang bila kita letak, kita record dalam handphone, ya, yang mana yang qalqalahnya, ya, kadang-kadang kita tak boleh nak trace. Jadi bila kita dapat dengar secara langsung, kita insya-Allah kita boleh betulkan. Sebab itulah ramai rakan-rakan, ya, especially yang dan sahabat-sahabat kita yang saya sama-sama, kita baca Al-Quran sama-sama. So yang kita boleh perbetulkan, kita ingatkan, ya, huruf qalqalah di antaranya benda yang common mistake, ya, sebab kita kata huruf qalqalah itu ada berapa tuan-tuan perempuan? Ada 5, ya. Apa dia huruf dia? Dan lagi kaf, lagi ba, lagi to, lagi apa dia? Jim. Tadi saya sebut dah jim. Tak apalah. Ya, dia ada 5. Dia qaf, ta, ba, jim, dal. Ataupun ada yang saja apa dia, Syawal? Itulah. Ba, jim, dal, qaf, ta, ba, jim, dal, qa, ta. Ba, jim, dal, qaf, ta. So ada 5. Sebab biasanya orang akan dia buat qalqalah dia sendiri. Bila kita kadang-kadang kita tak alert. Antaranya huruf ain yang cukup common orang buat, huruf ain ni jadi qalqalah. Huruf dad, sebab apa? Huruf dad ni bila kita tak biasa, kita akan letak lidah kita, saya pernah ceritakan last week, dia punya lidah ini sepatutnya kedudukannya di sama ada geraham belah kanan ataupun belah kiri. Tapi dia ni melekat, ya. Walau dia melekat. Walau kalau kita tak, let's say lah, bukan walau dad ni, kalau dad itu kalau kata baris sukun, baris mati tu, kan, kalau kita tak letakkan pada geraham kita, apa akan berlaku? Jadi walad. So the itu qalqalah. So bila kita qalqalahkan pada tempat yang tidak kena, maka dia tidak mengikut tajwid lah. Jadi kaedahnya salah, ya. Jadi bila kita belajar dengan orang, berdepan dengan orang, baru orang tu boleh perbetulkan. Macam contoh lain saya pernah ingatkan huruf dad, ya, walau al-zalimin, ya, waridwan, ya, ada sebut waridwan kan. Jadi tak ada masalah. Cuma kita kalau ada orang yang kita boleh talaki, ya, berdepan, maka orang tersebut boleh perbetulkan bacaan. Kalau tidak, kita akan kekal dengan kesalahan tersebut sampai mati. Lepas tu kita ajar pada orang pun sama juga. Orang tu pun kita pun tak perasan mana betul, mana salah. Jadi kadang-kadang kenapa guru-guru kita sebelum ini mungkin dia pun kurang alert, ya, tentang perkara ini. Jadi mungkin pada hari ini kita, ialah guru-guru kita dulu, sebab anak murid dia 40 orang, 30-40 orang, macam mana nak dengar seorang-seorang. So kadang-kadang terlepas pandang, ya. Jadi kita kena ingat, huruf qalqalah itu ada 5, ba, jim, dal, ta, ta, ya, baju dah kotor. Itu je lah. Kalau kita boleh ingat, jadi huruf-huruf yang selain daripada huruf-huruf yang 5 ini, kita tidak perlu qalqalahkan. Jadi ini antara kaedah untuk memperelokkan bacaan. Just imagine kalau kita punya qalqalah kita melanggar saja, jadi semuanya jadi qalqalah, ya. Jadi nampak buruk lah bacaannya. Sebab itu kalau boleh kita rekod, kemudian kita dengar. Yang sepatutnya qalqalah diqalqalahkan. Yang mana yang tak qalqalah kita jadi qalqalah. Sebab kadang-kadang bila kita baca seorang, kita rasa kita ni baca bagus dah. Kita rasa dia perfect. Tapi bila orang dengar bacaan kita, ish, tak sangka betul ke aku baca salah ni, kan? Rasa stres je kot. Ini kena tegur ni. Memang saja tu. Ya, tetaplah tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba nak memperelokkan bacaan. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan bila bacaan kita elok, maka dia termasuklah daripada golongan yang disebutkan dalam hadis ini, daripada yang disebutkan daripada Abu Lubaabah Al-Bashir. Ya, dia kata apa? Barang siapa yang tidak baca bacaan dengan bacaan yang elok, maka dia tidak masuk daripada golongan kami. Jadi nak masuk daripada golongan kami, yakni golongan-golongan yang diridai Allah, ya, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba perelokkan bacaan kita, dan salah satu cara untuk kita perelokkan bacaan kita, perbetulkan huruf qalqalah tadi, ya, yang mana yang qalqalah diqalqalahkan. Ya, baik. Berikutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, bacakanlah Al-Quran untukku. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Ibnu Mas'ud baca Al-Quran, maka saya katakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saya layak membacakan Al-Quran kepada engkau sedangkan kepada engkau lah Al-Quran itu diturunkan. Ini dia sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia bila bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia merendah diri, ya. Kita lihat adab. Ini satu, kita nak belajar berkenaan dengan adab. Kemudian maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku ingin mendengarnya dari orang lain. Maka saya membacakan surah An-Nisa hingga saya sampai kepada ayat ini. Yakni, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yakni Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Surah An-Nisa ayat ke-41. Saya menoleh ke arah baginda, ternyata kedua matanya menitiskan air mata. Muttafaq alaih. Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menitiskan air mata? Kerana baginda menangis kerana merasa sedih dan merasa kasihan kepada umatnya, sebab baginda tidak bersaksi melainkan dengan kebenaran, sedangkan umatnya tidak luput daripada pelbagai dosa. Ya. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yakni Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Maka hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, bacaan Ibnu Mas'ud ini, ya, adalah bacaan yang dibaca sangat-sangat indah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menitiskan air mata, ya, apabila terdengar bacaan daripada surah ayat yang ke-41 tadi, surah An-Nisa. Jadi, ya, ini kesan, ya, bila Al-Quran itu dibaca dengan baik. Apatah lagi kalau bacaan Al-Quran itu adalah bacaan yang indah, ya. Apatah lagi kalau bacaan Al-Quran itu adalah bacaan yang indah. Jadi saya kira hadis yang terakhir sebelum kita nak solat maghrib ini, ya, dia memberikan kita motivasi, ya, memberikan kita semangat untuk, ya, especially kalau kita, walaupun kita rasa kita ni dah perfect bacaan Al-Quran kita, dah sempurna bacaan Al-Quran kita, ya, kalau boleh kita organize satu program tadarus sebagai misalnya, ya, tadarus ke tilawah Al-Quran, duduk dalam kumpulan ramai-ramai, ya, sebagai contoh, kalau siapa yang datang awal yang bawa anak-anak datang ke madrasah ataupun ada program Iqra, ya, sementara tunggu anak-anak nak mengaji, bolehlah sambil-sambil dengan kawan, ya, duduk dalam halaqah, duduk dalam kumpulan, ya, sementara kita nak tunggu pengajian kita ini, bacaan Al-Quran, baca Al-Quran daripada kita duduk berapa tunggu cerita bola ke, cerita Olimpik ke, ya. Tapi contoh je lah, ya. Tahulah kan Singapura dapat first medal lah, gold medal kan. Smart lah. Tapi tak apa, itu cerita yang itu. Tapi kalau boleh, lepas ni kita cuba ambil peluang, duduk. Kalau kita tak boleh duduk dalam program ni pun, cuba organize, dekat rumah, kat rumah tuan-tuan, perempuan, kalau boleh adakan halaqah Al-Quran, ya. Jadi kalau boleh ada di antara kita yang mana yang pandai, yang elok bacaannya, ya. Kalau rasa tak apa yang elok bacaan, mungkin boleh cari orang untuk sama-sama baca, ya, dengan bacaan kat Al-Quran kita. Jadi insyaAllah, ya, orang bila kita ada usaha untuk perbetulkan bacaan Al-Quran, maka insyaAllah subhanahu wa ta'ala bukan sekadar kita dapat pahala, bahkan orang yang kita ajak bersama-sama kita pun akan mendapat pahala, ya. Kemudian bila dia ada semangat, dia ajak pada orang lain pula untuk datang mengaji, organize kat tempat lain pun sama. Kita yang asal-asal, yang awal-awal ini yang akan mendapat pahala. Jadi sebab itulah tuan-tuan, saya nak bagi tahu sekali lagi, bila bab Al-Quran, kita jangan rasa rugi bila kita sacrifice masa kita, ya, terutamanya masa kita. Sebab masa yang kita gunakan untuk mengaji Al-Quran, belajar Al-Quran itu, ya, kadang-kadang, ya, masa yang kita gunakan tersebut Allah Ta'ala akan replace dengan masa yang lebih banyak yang kita kadang-kadang tak boleh nak boleh bayangkan, ya. Kadang-kadang disebabkan oleh kita mengaji Al-Quran 5 minit, ya, Allah Ta'ala bagi kita masa yang lebih untuk kita buat pekerjaan-pekerjaan lain, ya. Kalau tak sebelum ini, barangkali kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita jadi stres pun tak boleh buat kerja juga,
Ya, kalau saya tak tahu contoh perempuan, kalau saya bila saya stres saya tak boleh nak tulis masa zaman tesis dulu kan, saya tak boleh jadi sangkut. Ya, tak boleh nak tulis langsung. Jadi bila nak contohlah kalau ada masa baca Al-Quran ya, bila baca Al-Quran ada 5 minit, alhamdulillah kita boleh kita boleh menulis. Tamu banyak idea kita datang. Sebab apa? Semua ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rugi kita spend korbankan masa 10 minit, 20 minit, setengah jam untuk Al-Quran, kerana Allah Ta'ala akan ganti dengan masa yang lebih berharga. Dan barangkali kita pun tak tahu apa harga nilainya. Baik, untuk setakat itu insyaAllah kita salat maghrib. Kemudian selesai salat maghrib, Abduhu wa Rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala selesai kita salat maghrib secara berjamaah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Salatul jami'ah tafdalu min salatil fardhi 27 wa 20 darajah." Wahai sembahyang berjamaah ini lebih baik daripada sembahyang seorang sebanyak 27 kali. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat mana ada teman-teman kita yang tak sempat nak sembahyang lagi, yang tak sempat nak solat lagi, mungkin disebabkan oleh kesibukan. Sebab itu bila kita dapat selesaikan solat kita, kita kena rasa syukur. Kita kena rasa tunjukkan kesyukuran kita, kerana dia masih lagi berikan kita hidayah, masih lagi diberikan kita kekuatan untuk solat. Yang boleh berdiri solat dengan berdiri, maka kena bersyukur sebab Allah Ta'ala masih berikan kekuatan untuk kita solat dalam keadaan berdiri. Begitu juga yang sembahyang duduk sebagai. Sebab itulah tuan-tuan perempuan, bila diberikan kekuatan untuk solat ini, dia adalah satu nikmat yang cukup besar. Dia adalah solat ini, bila kita boleh solat, dia adalah satu nikmat yang cukup besar. Kerana kita tahu solat itu imaduddin. Solat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqama ad-din. Siapa yang mendirikan solat, maka dia menegakkan agama. Faman tarakaha faqad halaka ad-din. Orang yang tak jaga solat, yang tinggal solat, dia sebenarnya menghancurkan agama. Soalan pertama yang akan ditanya dalam kubur, apa dia tuan-tuan? Sebab itu kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjukkan kesyukuran kita dengan sebenarnya, dengan cara apa? Bila kita dengar kuliah ni, dengar betul. Bila kita dengar kuliah ini, kita ambil nota, kita dengar, kita amalkan betul-betul. InsyaAllah mudah-mudahan Allah nampak usaha kita sebagai satu tanda yang kita sangat-sangat menghargai dengan nikmat masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu mukadimah. Jadi sekarang ni saya nak bacakan beberapa hadis pada kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang dalam bab yang 183. Hadis ini tajuk dia berkenaan dengan disunatkan membaca surah-surah dan ayat-ayat tertentu. An Abi Sa'id Rafi'i ibn al-Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka 'azama suratin fil Qur'an qabla an takhruja min al-masjid, fa akhadha bi yadi falamma aradna an nakhruj qultu ya Rasulullah innaka qulta li'u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qala alhamdulillahi rabbil alamin yasab'ul mathani wal Qur'an al-'azim alladhi yutiluhu rawahu al-Bukhari. Dari pada Abu Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, maukah kamu aku ajarkan surah terbesar dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini? Surah terbesar, surah yang paling hebat. Kemudian baginda menggiring tangan saya, dia memegang tangan saya tatkala kami hendak keluar dari masjid. Saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah tadi engkau berkata aku akan mengajarkan kepadamu surah terbesar yang ada di dalam Al-Quran? Maka baginda bersabda,
yaitu surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, suratul Fatihah. Dia adalah sab'ul mathani, ini 7 ayat yang diulang-ulang. Dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepada, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan daripada Bukhari dan juga diriwayatkan daripada Muslim. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila hadis ini bila kita baca di mana diriwayatkan daripada Sa'id Rafi' ibn Mu'adh ini nak cerita tentang kebesaran keutamaan membaca surah Al-Fatihah. Di antara salah satu hadis yang nak menceritakan tentang kebesaran surah Al-Fatihah ini adalah hadis dia. Ya. Sebab apa? Dia adalah satu surah yang disebutkan sebagai surah Sab'ul Masani, ini 7 ayat yang diulang-ulang. Ada yang mengatakan bahawa 7 ayat yang diulang-ulang ini adalah 7 ayat yang dibacakan. Kalau kita tengok di mana-mana ayat Al-Quran, dia ada portion daripada Al-Quran ini yang diulang, ya, daripada surah Al-Fatihah. Dan ada banyak lagi justifikasi lain. Walau bagaimanapun, ya, apa poin yang saya bawa daripada hadis ini adalah tentang kepentingan kita untuk membaca surah Al-Fatihah, ya, bukan sekadar di dalam solat, bahkan di luar solat. Dia maksud kata kalau kita ada masalah, sebagai misalan kalau buat ruqyah. Ruqyah ini tentang nak merawat penyakit sebagai misalan, kalau ada penyakit, ya, kalau ada demam sesama, ya, selain daripada ambil Panadol itu, ya, salah satu medicine, salah satu ubat daripadanya adalah apa? Kita baca surah Al-Fatihah. Tiupkan pada air ke, kita bacakan surah Al-Fatihah, sapukan kepada muka, kepada bahagian yang sakit tersebut. Jadi kita minta mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan daripada kelebihan surah Al-Fatihah ini. Sebab apa Nabi SAW kata apa? Surah yang terbesar yang ada di dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, dalam manzil, ini ayat-ayat, koleksi ayat yang dibacakan untuk orang, ya, sama ada untuk memelihara, untuk menghindarkan daripada gangguan syaitan dan iblis. Kalau kita lihat surah yang pertama yang akan ada dalam manzil Al-Quran ini adalah surah Al-Fatihah. Ya, jadi kalau kita nak elakkan daripada gangguan, bacalah surah Fatihah banyak-banyak. Ya. Sebelum tidur baca surah Al-Fatihah. Nak drive, ya, apa saja aktiviti kita, kalau kita mampu, kita baca surah Al-Fatihah. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada perjalanan kita, memberikan keselamatan ketika kita tidur dan sebagainya. Kemudian sambung lagi dalam hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأوا بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن. رواه البخاري. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang qul huwallahu ahad. Ini maksudnya demi Allah yang jiwaku, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu satu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Sesungguhnya ia adalah menyamai sepertiga daripada Al-Quran. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan daripada Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, apakah salah seorang kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam sehari semalam? Ternyata ia memberatkan mereka. Mereka berkata, mana mungkin ada di antara kami yang kuat mengerjakannya, wahai Rasulullah. Baginda bersabda, qul huwallahu ahad adalah sepertiga daripada Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari. Hadis ini hadis sahih, juga dikeluarkan dalam Muslim, At-Tirmidzi, Ad-Darimi dan juga dalam daripada Abu Darda. Ya. Jadi hadis yang saya bacakan ini adalah sebagai satu kita kata apa? Kalau kita tidak mampu, memang tak mampulah nak habiskan 1/3 dalam Al-Quran dalam masa satu hari. Maka Nabi SAW ajar kita
Ya, kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, selesaikan baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca surah tersebut, ya, maka dia adalah seumpama 1/3 daripada Al-Quran. Bila kita baca 3 kali, maksudnya kita baca seumpama keseluruhan Al-Quran. Sebab itu seboleh mungkin sebelum kita tidur, kita bacalah surah Al-Ikhlas banyak 3 kali. Kemudian kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, kita baca Qul a'udzu birabbin nas, kita baca ayat kursi, tiupkan pada tangan, satukan pada seorang anggota badan, mudah-mudahan Allah Taala pilih dari gangguan syaitan. Jadi nak bagi tahu kata ini adalah satu kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih, ya, kalau kita tidak mampu untuk kita selesaikan keseluruhan bacaan Al-Quran dalam masa 1 hari. Ya, tetapi tidak bermakna kita cuma menghafal surah Al-Ikhlas semata-mata. Sebab kita kata apa, kalau saya baca surah Al-Ikhlas saya dapat pahala seluruh Al-Quran. Ya, tak boleh macam tu. Ya. Baca Al-Quran, keseluruhan Al-Quran tetap kita baca, tetapi sebagai mendapatkan pahala bacaan Al-Quran, ya, adalah kita dengan membaca sebahagian surah Al-Ikhlas ini sebanyak 3 kali. Ya. Ingat, bang siapa yang baca Al-Quran, tidak aku tekan alif lam mim itu sebagai satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, surah Al-Ikhlas ini kita dapat keseluruhan pahala daripada bacaan Al-Quran. Tetapi adakah keseluruhan pahala bacaan Al-Quran itu seperti mana kita membaca alif lam mim yang 3 huruf tadi? Kerana Qul huwallahu ahad itu ada beberapa ayat sahaja, ya, beberapa huruf sahaja. Ya, mungkin dikatakan pahala keseluruhan Al-Quran itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti adalah lebih baik kalau kita menghatamkan keseluruhan Al-Quran. Ini cuma nak bagi tahu kata ada dia punya kemudahan, ya, untuk kita mendapatkan pahala seperti membaca keseluruhan Al-Quran. Tetapi membaca Al-Quran secara sempurna keseluruhan itu adalah lebih aula. Ya. Baik. Sebab ada pernah satu ketika orang buat lawak lah, ya. Dia cerita apa? Dia cerita kata aku ni sekejap dah khatam Quran lah. Lepas tu dia baca lah Qul huwallahu ahad 3 kali. Lepas tu dia kata, saya dah khatam lah. Tentu apa, tak cik lah. Ya. Itu kalau kita setiap kali bulan Ramadan, tak payah bagi-bagikan juzuk. Baca 3 kali Qul huwallahu tu buat macam khatam Quran. Boleh tak? Tak fair, benar kan? Jadi tuan-tuan dan puan, ya, ada condition kita boleh emphasize hadis ini. Ada keadaan tertentu kita kena lihat justifikasi kepada hadis-hadis yang lain. Ya, baik. Wa anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad yuraddidu falamma asbaha jaa'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhakara dhalika lahu wa kana ar-rajul yatalaqaha فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن رواه البخاري. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ya, daripada Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa ada seorang lelaki mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad dan terus mengulang-ulangi. Ya, dia ulang-ulang Qul huwallahu ahad Allahus samad itu. Keesokan harinya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan peristiwa tersebut kepada baginda kerana dia memandang perbuatan orang yang dilihat itu sebagai amal yang sedikit. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya surah itu menyamai 1/3 dari Al-Quran. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis ini hadis sahih. Ya. Ya, dia punya keterangannya seperti yang saya bacakan sebentar tadi. Ya, perbanyakkanlah surah Al-Ikhlas. Ya, kerana surah Al-Ikhlas itu, ya, pada pandangan manusia dia adalah bacaan yang pendek. Tapi pada pandangan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, sesungguhnya pahala dia itu dia punya surah itu adalah seperti 1/3 daripada Al-Quran. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad innaha ta'dilu thuluthal Quran, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Qul huwallahu ahad, sesungguhnya yang menyamai 1/3 Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan daripada Muslim. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah abi inni uhibbu hadhihi surah Qul huwallahu ahad
qala inna hubbaha adkhalaka al-jannah rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Rawahu Al-Bukhari fi sahih ta'liqan. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahawa seseorang berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya mencintai surah Qul Huwallahu Ahad. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya perbuatanmu mencintainya. Yang dalam satu riwayat lain, ya, dan oleh Tirmizi dengan lafaz anna uhibbuka ayyaha. Dalamnya ada sebuah kisah yang boleh anda jumpai dalam kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kita saya pun tak ingat kisah dia mana. Baik. Akan memasukkanmu, ya, sungguhnya perbuatan mencintai surah Al-Ikhlas ini akan memasukkanmu ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan perempuan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar membaca surah Al-Ikhlas, ya, bahkan mencintai surah Al-Ikhlas itu pun akan menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam syurga. Ya, subhanallah. Ya, ini kelebihan surah Al-Ikhlas. Sambung lagi. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه Muslim. Daripada Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kamu mengetahui ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak pernah terlihat seumpamanya sama sekali, yaitu Qul a'udzu birabbin nas dan juga Qul a'udzu birabbil falaq. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila saya bacakan hadis ini, dia adalah mukadimah, ya, tentang hadis yang berikutnya, ya, yang menceritakan tentang kelebihan 3 surah, Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, ya, dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Ya, 3 surah ini, ya, siapa tuan-tuan perempuan yang biasa belajar berkenaan dengan perubatan Islam, ya, yang melibatkan yang jin, gangguan sihir dan sebagainya. Kadang-kadang kita terpaksa panggil orang luar, kan. Sebenarnya tuan-tuan perempuan pun boleh buat. Nak merawat pesakit-pesakit yang kena gangguan-gangguan jin, tak semestinya kita panggil orang-orang luar. Hakikatnya kita sendiri mampu untuk buat, ya. Sebab kita ni tak ramai, kan. Kita ni ada komuniti kita ni, kalau ada yang expert, bagus. Jadi kalau kita tak ada, sementara nak tunggu orang yang hebat datang, ya, orang yang lebih alim datang, yang lebih baik datang, kita sendiri pun boleh. Jadi dengan kaedahnya apa? Kita baca 3 surah ini, Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbin Nas, dan Qul A'udzu Birabbil Falaq. Mari kita tengok hadis yang berikutnya. Wa 'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min al-jan wa 'ain al-insan hatta nazalat al-mu'awwidhatani falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari jin dan dari pukau manusia sehingga turun surah Al-Falaq dan An-Nas. Ketika keduanya turun, baginda mengambil keduanya dan meninggalkan yang lain. Ya, hadis diriwayatkan daripada Tirmidzi, dikatakan hadis ini adalah hadis hasan, sahih. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Jadi dalam hadis ini nak mengukuhkan apa yang saya katakan sebentar tadi, ya, tentang kekuatan yang ada dalam Qul Huwallahu Ahad dan Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Jadi kalau kita baca maksud dia, ya, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, ini untuk mengelakkan daripada Qul A'udzu Birabbin Nas yang aku berlindung dengan Allah Tuhan daripada manusia, ya, dari minal jin wa nas, daripada jin dan manusia. Dan sebab apa? Ya, dalam surah yang Qul A'udzu Birabbil Falaq itu, dia cerita tentang nak berlindung daripada hasad dengki manusia. Yang surah berikutnya nak berlindung directly dengan jin, daripada jin dan manusia. Jadi kedua-dua surah ini memang specifically sebut tentang nak meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang gangguan-gangguan. Ya. Sebab itulah, ya, kalau kita sebagai misalnya rasa mengantuk sangat,
Rasa penat sangat, tak tahu tiba-tiba rasa penat semacam ini kan. Ada rasa asyik panas-panas, marah orang, ya. Baca banyak-banyak Qul a'udzu binas, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, sebab apa tuan-tuan dan puan? Dalam surah An-Nas saya sebut Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ada bisikan-bisikan syaitan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada bisikan-bisikan syaitan yang berdasarkan jin dan manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, minal jinnati wan nas. Daripada bentuk jin, syaitan syaitan dalam bentuk jin dan juga syaitan dalam bentuk manusia. Jadi kita kena ingat, makhluk jahat ini bukan sekadar dalam bentuk jin. Ya. Kalau bulan puasa yang kena ikat ni semuanya jin-jin belaka. Tapi yang syaitan dalam bentuk manusia tu ada lagi. Tu kalau cerita piramid syaitan lagi macam tu kan. Memang betul tu. Ada syaitan yang dalam bentuk manusia yang tidak diikat. Ya. Yang dalam bentuk jin ya diikat. Tapi syaitan manusia tak diikat. Syaitan ya. So nak elakkan daripada gangguan syaitan dalam bentuk jin dan manusia ini, maka kaedah yang disebutkan dalam hadis ini adalah banyak baca surah-surah ini. Sebab tu kita nak tidur, waktu kita tidur ni, kita ni kalau orang nak buat apa kat kita pun semua boleh. Ya, masa kita tidur, subhanallah, Allah Ta'ala berikan keselamatan pada kita. Kalau rumah tu ada lipas kutu ke apa ke, dia tak masuk dalam telinga. Ya, binatang-binatang tu tak masuk dalam telinga. Betul? Masuk lubang hidung pun tak masuk. Dia duduk aja kan, lipas berlalu nak atas tengok. Saya cerita nampak buruk-buruk dah sikit, tapi subhanallah Allah Ta'ala jaga kan. Dia tak bagi tahu kata, kalau kita nak elak daripada benda-benda yang bahaya, ya, kalau nak elak daripada pekau, ya, dalam hadis ini spesifik disebut pasal pekau, ya. Ya, orang pekau kan. Saya tak tahu kat Singapura, kat Malaysia kerap berlaku. Ya, nak masuk rumah orang, ya, dia kata, mana ada orang masuk rumah pun tengok-tengok rumah tergabung ambil dah barang. Ya, itulah. Dia guna macam-macam cara. Ya, kalau di setengah-setengah negeri tu dia ada santaunya, ya. Bila kita nak makan apa-apa, saya bukan apa kalau saya mencadang ya, kalau kita nak makan kat luar especially, ya, kita tak tahu kan, kalau kita tahu kedai tu mak ayah kita punya, kita tahulah halal. Sebab itu saya pernah cerita sebelum ini tentang orang yang nak makan Al-Quran. Di antaranya kalau boleh makanan itu dimasak oleh mak ayah dia. Bukan tak boleh makan luar, boleh. Ya. Sebab saya pun dulu masa saya hafal dulu pun saya makan luar juga, mak ayah saya bawa juga makan kat luar. Yalah, orang sebutlah tom yum sini, tapi bila makan itu takut jugalah. Bukan takut apa. Takut ni lah benda-benda yang pelaris. Ya. Di tempat-tempat tuan-tuan, saya tak tahu Singapura mungkin tak ada. Cuma kalau kat Malaysia ni setengah-setengah tempat tu dia power sangat dah. Nak bagi, dia kadang-kadang nak dengar saya sedih maklumkan lah. Sebab mak ayah saya asal daripada Kedah. Kedah ni, dia especially kita kata di orang kata jelapang padi, tempat banyak orang tanam padi ni. Dia ada satu masa zaman dulu-dulu nak cerita, dia panggil apa nama, bila masa nak musim nak menuai padi tu, dia ada macam sedikit dia panggil puja tu. Dia ada puja sikit, dia bubuh lah nasi apa nama tu, pulut kuning, dia ada ayam semua, letak je lah kat bendang sawah padi. Dia nak bagi makan siapa pun saya tak tahulah, jin lah tu. Kan? So macam-macam lah dia ada, nak jaga bendang, nak jaga dusun semua, nak jaga tempat getah, apa dia punya getah tu. So dia adalah yang tolong jaga dia. Tentang perempuan pun maklum lah. Dia panggil saka. Dulu-dulu. Jadi bila orang tua-tua dulu dia sedar, dia pun sebab benda-benda ni dia kena pas generasi ke generasi. Ya. So saya tuan-tuan dengan tuan-tuan perempuan nak dengar sampai dah dari keluar. Sebab kita baca Quran Al-Quran Asal Palak kan. Jadi saya ceritalah benda-benda dalam tu. Cuma kat sini tak ada kot. Kan, cerita kata kat Malaysia, kat Singapura tak ada, mungkin dekat belah-belah Indonesia atau mana-mana. So dia nak turunkan benda, dia kena turunkan. Ya, sampai ada satu kisah dia tak boleh nak mati. Ya, disebabkan oleh ada jin dalam badan dia. Sebab ada setengah tu dia boleh jin supaya dia tak tinggal solat. Jadi jin tu goyang ke apa benda kat dia ke, dia pun tak boleh tinggal solat.
Pada asalnya niatnya baik, tapi berkawan dengan jin tak boleh. Ya. Dan satu cerita yang berlaku betul-betul, kawan mak saya lah, dia buka kedai makan. Dia buka kedai makan di dia ada satu kawasan kedai makan. Jadi selama dia buka tu, suami dia tu chef. Bukan. Tak ada cerita kat Malaysia ni serupa dengan Malaysia lain. Dia cerita dia buka, dia chef sungguh lah ni. Dia berhenti jadi chef, lepas tu dia buka restoran. Buka restoran, jadi asalnya kedai tu ramai lah orang datang. Tapi bila makin lama tiba-tiba kedai tu tak langsung orang tak datang. Ya, padahal position kedai dia tu memang sangat-sangat kedai yang sangat baik lah, tempat yang sangat baik. Dia pada satu hari tiba-tiba orang datang kat kedai, macam mana tahu orang tiba-tiba boleh sangkut masuk ke kedai dia. Lepas tu dia cakap lah, dia tanya pada yang pelanggan tu, kenapa selama ni tak datang, dulu dia selalu datang, tiba-tiba tak datang. Dia kata sepanjang dia datang kedai sejak sebulan lebih macam tu, dia kurang tempoh tu, dia kata kedai tu nampak tutup. Nampak kedai tu tutup. Ni bukan cerita hantu, ni cerita betul orang kata. Hantu tak hantu lah. Ya, mula dah dapat cerita habis semua kan. Ya, jadi benda-benda ini, benda-benda yang kita kata mistik ni berlaku. Ya, kita ingat dalam TV ya cerita apa nak cerita apa hantu mana hantu ini kan. Tapi benda tu memang ada. Tapi kita takat dengar ada je tak. Tapi cara kita nak avoid tu kita tak buat. Jadi sebab tu saya kata bila kita nak makan kat kedai sebagai misal lain, ya bila melibatkan benda-benda nak pelanis ini, dia melibatkan jin. Kadang-kadang dia terpaksa praktis benda tu, dia kena buat juga. Jadi itulah kadang-kadang ada orang entah macam mana tak kenal ke tiba-tiba kena santau. Ya, dia buat santau dalam makanan, ya. Jadi entah mana ada tiba-tiba dia kena. Siapa buat? Bukan sebab orang dengki, sebab dia kena practice perfect kan. Kata kan. So kalau tak practice hilang knowledge tu. Dan bukan sebab tu memang dia kena buat macam tu. Itu saya maklumkan lah. Sebab saya duduk kat kampung kan. Atau nenek saya di besar. So macam-macam lah kita belajar benda-benda ni. Bukan belajar lah, directly dia cerita. Kita kena tahu. Kalau kita tak tahu, jadi kita pun ingat tak apa boleh. Nanti boleh ambil kau tengah ni. Jadi so di antara kaedahnya, ya, kalau kita nak makan sebaik mungkin kita makan dekat tempat yang kita confirm benda tu memang baiklah. Ya. Dan salah satunya kita amalkan surah ni. Ya, tapi janganlah kita nak masuk kedai tu kita baca kuat-kuat. Nak masuk kedai tu kita baca Qul ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin falaq. Kalau saya baca kuat-kuat, takut kau letak saka ke apa ke tak tahu lah. Ambil kedai dia buat tom yam simbah lah kita. Saka semua tu. Baik, nak cerita kata jangan dibuatlah. Tetapi kita kata apa? Kaedahnya untuk elak daripada gangguan-gangguan ini, ya, so kita baca sebelum tidur, itu tu utamanya. Ya, jangan kita buat anggap benda ni main-main lah. Ya, memanglah. Dan sebab kita tak jadi kat kita rasa macam benda ni okey. Tapi kalau jadi salah seorang daripada keluarga kita, baru kita rasa kau tahu tak? Lepas tu cerita kat orang kata oh ya ke? Lepas tu kita kata ini semua berkaitan dengan perubatan ni kan? Ya, ini kalau perubatan moden ni psikologi ni macam. Ya, tak kisahlah. Tapi poin dia ada kaedah dia. Ya. Baik, saya ingat di antara surah-surah yang diajarkan oleh Nabi SAW secara sahih dalam hadis ini, kita baca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, ya. So untuk elakkan daripada gangguan jin sebelum tidur, ya, kita baca dulu tiga surah ini dan tiupkan pada tangan, tapak tangan kita dan sapukan pada badan kita, anggota badan kita selagi mana setakat yang kita boleh sampai. Ya. Sama jugalah kalau kita nak pergi mana? Kalau kita pergi nak sewa Airbnb ke, nak pergi masuk dekat apa nama kita kata homestay ke, nak pergi atau cabin mana-mana ni. Jadi nak masuk tu bolehlah kita baca Assalamualaikum Waalaikumsalam tu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebagainya, kita bisa dengar. Ya, kemudian bacalah Qul a'udzu birabbin nas, ya, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad. Jadi mudah-mudahan ya Allah Ta'ala pelihara. Kadang-kadang kita tak nampak makhluk ini, nama pun makhluk halus. Kalau nampak jadi makhluk besar. Kan, sebab kita tak nampak ya. Jadi sama jugalah kalau kita di rumah, kaedahnya
Malam saya ada mengajar tafsir surah Al-Baqarah, adanya informasi di bahasa Indonesia. So, ini pun sama juga, surah Al-Baqarah ini adalah salah satu daripada surah yang digunakan untuk buat kata-kata pagar. Ya, kering rumah tu kan. So kita baca surah Al-Baqarah. Ya, dalam rumah kita bacakan surah Al-Baqarah. Kalau kita tak mampu khatamkan surah Al-Baqarah, kita bahagi-bagilah. Kalau ahli keluarga ramai, lebih untuk bagi seorang sikit. Ya, bagi seorang sikit baca. Tak cik lah kan untuk pasang radio je. Pasang tak apa, bagi Syekh Mishari baca dalam rumah kita. Dan kalau tak mampu, kita nak buat apa, tak apalah pasang. Tapi janganlah kita pasang Al-Quran, lepas tu duk tengok Olimpik 2024 pakai itu. Itu tak kena lah. Tu panggil dia juga. Itu kita panggil dia pula. Syekh Mishari duk baca sedap-sedap kan, pasang kat bilik sebelah. Yang kita duk melayan, tengok pada Laila ke benda nama-nama tu kan. Cerita kata ni tak boleh, benda-benda maksiat yang dicampurkan. Ya? Kita nak minta syaitan, jin, gangguan ni keluar, kita kena buat cara kita memang betul-betul nak halau dia. Kalau kita nak halau dia tapi kita pun jemput dia, dia pun pening kepala, nak keluar nak masuk. Ini maaflah, saya cerita ni bukan apa sebab benda ni berlaku. Kita nak halau dia keluar tapi kita buat perangai semua dia masuk. Tak semayang, ya. Jangan duduk tu lah, patut minta maaf ya, contoh yang kurang baik, kita pun bagi asap kat dia. Tak faham lah. Ya. Sambangkan asap untuk dia. Ya. Dan lainlah contoh yang lainnya. Bukan yang asap minyak tu dah. Okey, baik. Ini saya nak cerita kata nak halau syaitan, jin daripada rumah. Jadi saya sekali lagi saya minta maaf pada contoh yang kurang baik. Uraian berikutnya. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. So, dalam hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari sebahagian Al-Quran ada satu surah yang terdiri daripada 30 ayat. Ia memberi syafaat kepada seseorang sehingga diampuni dosa-dosa untuknya, iaitu surah Al-Mulk. Ya. Jadi ada hadis yang cerita tentang hadis ni ada sahih, maaf saya baca sampai habis dulu. Tabarakalladzi biyadi, diriwayatkan daripada Abu Daud dan juga Tirmizi. Tirmizi kata hadisnya hadis hasan. Bila saya sebut hasan ni hadis yang sahih lah. Yang hasan sahih. Baik. So, ini adalah dalil yang mengatakan bahawasanya di antara surah yang digalakkan, yang dianjurkan untuk kita baca sebelum tidur adalah surah Al-Mulk. Sebab saya pernah ada orang tanya saya, baca surah Al-Mulk ni boleh masuk syurga ke apa ke? Surah apa pun semua masuk syurga. Dia tak ada surah buat masuk neraka. Ya, baca je apa-apa surah pun. Cuma nak bagi saya pun tak sangka keluar idea tu tak. Tapi nak bagi tahu kata, bacalah surah Al-Mulk sebelum tidur. Ya? Tak boleh nak baca, dia tak banyak pun, lebih kurang dalam 1, 2, 3 page je. Sikit je. Bila kita dah biasa, dia akan jadi macam baca surah Yasin lah. Kalau kita baca Yasin, baca satu buku surat rasa macam tak ada feeling kan. Rasa macam tak perfect kan. Tapi kalau kita biasa, so 3 buku surat tu tak banyak mana. Ya? Jadi kita baca Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in. Tak boleh dah hafal, kita nak baca banyak, bagi kan. Suami baca separuh, isteri baca separuh. Ya. So bagus ya, kita baca surah ini. Dan memang sangat-sangat digalakkan kita baca surah Al-Mulk. Lebih-lebih lagi kalau kita baca, kita faham maknanya. Menarik tuan-tuan puan surah Al-Mulk ni kalau kita baca. Baik. Berikutnya Wa'an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه قيل كفتاه المكروه تلك الليلة وقيل كفتاه من قيام الليل. Daripada Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang membaca
Dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah. Ya, yang membaca dua ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Okey, barang siapa yang membaca dua ayat akhir daripada surah Al-Baqarah dalam satu malam, maka dua ayat itu telah mencukupinya. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan daripada Al-Bukhari dan juga Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Imam Ahmad. Ada yang mengatakan dua ayat itu cukup menjadi pelindung daripada perkara-perkara yang tidak diingini pada malam itu. Ada pula yang mengatakan dua ayat itu cukup menggantikan kedudukan qiyamul lail. Jadi ayat tersebut adalah amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, hinggalah ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuan-tuan dan puan boleh tengok handphone semua ada. Saya pun sebenarnya saya berhenti tadi buka handphone. Jadi saya nak chat balik. So ayat yang lepas, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh tu, berikutnya amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi dua ayat ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sudah mencukupi bagi satu malam. Ada yang mengatakan bahawa mencukupi itu adalah dia cukup sebagai pelindung, ya, daripada perkara-perkara yang tidak diingini, dan ada satu riwayat lain mengatakan bahawa mencukupi di sini adalah menggantikan kedudukan qiyamul lail. Baik. Cuma saya, kedua-dua ini adalah pandangan yang kita kata tepat. Walau bagaimanapun, saya melihat sebab kita ini biasanya kita lebih concern berkenaan dengan nak elakkan daripada gangguan. Maka kalau tuan-tuan perempuan biasa buka maksurat, yang baca maksurat, di antara surah, di antara ayat yang dikumpulkan, ya, sebagai pelindung untuk kita baca, di antaranya ni lah dua ayat ni. Ya, jadi nak bagi tahu kata, kalau boleh, di antara benda-benda yang kita kena amal sebelum kita tidur adalah satunya kita kena baca Al-Fatihah. Cuba take note. Satu, sebelum kita tidur kalau boleh kita buat. Satu, kita baca Fatihah. Ya. Yang kedua, kita baca Tabarakalladzi, surah Al-Mulk. Okay. Yang ketiga, kita baca 3 qul. Ya, 3 qul tadi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallahu ahad ulang 3 kali. Ya. Kemudian sebelum tidur lagi kalau boleh, ya, ala-ala dah baca ayat kursi, ya, ayat kursi tadi, ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terus sambung sampai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sambung lagi dengan amana rasul bima, sambung lagi dengan la yukallifullah. 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Jadi mudah-mudahan apabila kita baca 3 ayat ini, ya, Allah Ta'ala berikan kita perlindungan yang komplit, ya, daripada sebarang gangguan-gangguan syaitan, bukan sekadar pada diri kita, ya, bahkan insya-Allah mudah-mudahan pada keseluruhan keluarga kita. Kalau kita boleh ajar anak-anak kita lebih baik, ya. Kalau kita boleh dengarkan pada telinga anak-anak, bayi-bayi, ya, bayi-bayi anak-anak kita, ya, sebelum tidur, ya, bagi dia dengar, kemudian bagi dia tidur sebelum dia selesai, dia pejamkan mata. Ya, mudah-mudahan ini adalah sebagai dia punya ruqyah, sebagai dia punya pelindung daripada gangguan-gangguan syaitan. Sebab itu kalau anak-anak menangis tengah malam, ya, jangan dimarah anak-anak tersebut. Ya, kadang-kadang menangis ni mungkin disebabkan nak susu ke, itu normal. Cuma kadang-kadang kita tak tahu apa yang dia sedang alami dalam mimpi. Ya, kita tak tahu, sebab kita tak boleh masuk mimpi orang. Kita bukannya ada alat apa boleh kita baca mimpi orang. Kita boleh tahu dia punya bacaan. Kalau kita ada pun dari segi saintifiknya, kita boleh tahu bacaan gelombang otak dia sahaja. Kalau kita letakkan mesin, kita tahu dia punya heart rate dia, macam-macam lah, kita boleh calculate.
tapi kita tak tahu apa yang sedang dia mimpikan. Sebab itu kalau anak-anak, ya, kalau dia terjaga, ya, menangis, meraung dan sebagainya, jangan dimarah. Ya, tenangkan dia. Ya, bacalah ayat-ayat yang kita baca, yang kita sebut dalam hadis-hadis tadi. Ya, jadi mungkin tuan-tuan boleh convince dulu, tanya dia, ya, nak pergi toilet ke, ya, sebab saya tahulah anak saya dulu macam tu lah. Kan, tanyalah benda-benda tersebut. Kemudian kalau dia apa uruskan, saya akan urusan dia. Ya, kemudian kalau mimpi dan sebagainya, ajarlah perkara ini. Ya, kalau anak-anak kita tak erti nak baca doa apa semua, kita bacakan, sama-sama baca dengan anak. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri perlindungan kepada kita dan juga ahli keluarga kita. Baik, dan tidak menjadi masalah kalau kita ada ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita sedekahkan pahala daripada bacaan kita tadi kepada ibu dan ayah kita. Ya, jadi bukan saja perlindungan bagi diri kita, bahkan pahala terus boleh dapat kepada ibu dan ayah kita sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Masya Allah. Ya, baca Al-Quran bukan benda yang kita rasa rugi, ya. Rugi memang tidak. Bahkan dia memberikan manfaat bukan pada diri kita saja, bahkan orang yang kita kenal. Ya, yang kita kenal ke yang kita tak kenal ke, kita sedekahkan bacaan tersebut, insya-Allah Allah Taala akan bagi, ya, pahala kepada orang tersebut tanpa dia mengurangi pahala kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Dan yang terakhir saya nak baca sebelum kita solat Isya, minta maaf lah panjang ceritanya. Ya. Hadis yang saya baca ini, yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taj'alu buyutakum maqabir, inna asy-syaitan yanfiru min al-bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu jadikan rumah kamu itu sebagai kuburan. Jangan jadikan rumah seperti kuburan, yang tidak didapati pelaksanaan solat di dalamnya. Ya, hadis ini menunjukkan larangan mengubur mayat di dalam rumah seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar. Jadi hadis ini ada yang dia terjemahkan sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk dibuat kubur di dalam rumah. Maksud kata dulu, let's say kalau dia sayang pada isteri dia ke, dia sayang pada suami dia ke, dia kata tak mau saya nak buat kubur itu dalam rumah saya. Ya, kerana sayangnya pada kekasih hatinya, ya, isteri atau suami. Ya, jangan dikuburkan di tempat lain, tak boleh. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kata tak boleh benda ni, ya, berdasarkan daripada hadis ini. Ada yang mengatakan bahawa hadis ini adalah cerita kata tentang bila Al-Quran itu tidak dihidupkan dalam rumah, ataupun terlalu banyak sangat buat maksiat dalam rumah. Ya, jadi Al-Quran perlu dibaca. Ya, sama ada Al-Quran yang kita baca itu, kalau Al-Quran memang mushaf Al-Quran itu, ataupun at least baca Iqra. Baca tak ada masalah, bacalah Iqra pun jadi. Kalau kata takut baca Al-Quran, kalau tak mesti baca Al-Quran, tapi at least 3 surah tu saya rasa kita boleh hafal dah. Ya, cuma macam mana kita nak baca surah-surah yang lain, ya, kalau kita tahu. So kalau kita boleh baca Iqra, kita baca Iqra. Kalau kita boleh baca Al-Quran, bacalah Al-Quran, ya. Dan kita kena ingat, sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, jadi nak elak, nak buat perlindungan dalam rumah. So saya seperti mana saya dah bagi tahu sebentar tadi, adalah dengan membaca surah Al-Baqarah. Ya, bagilah seorang sikit surah Al-Baqarah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan perlindungan kepada rumah kita dan keluarga kita. Hadis ini ada sahih yang diriwayatkan daripada Muslim. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmizi, Imam Ahmad dalam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita punya perbincangan pada petang ini, daripada malam ini. InsyaAllah saya kira banyak surah-surah yang kita telah sama-sama maklum. Cuma tinggalnya kita nak amal. Ya, jadi kalau ada kesempatan, kita cubalah amalkan. Ya, tak lama baca surah Al-Mulk tu pun lebih kurang dalam 5 minit, 10 minit saja. Ya, baca ayat-ayat lain pun lebih kurang 5 minit. Jadi saya kira 15 minit kita providekan, ya, sebelum tidur. Ya, saya kira cukup cantiklah. Ya, 15 minit tolak tepi semua masalah, tutup handphone, WhatsApp semua. Okey, kita tutup dulu yang main Pokemon Go, cari Pokemon tu. Simpan-simpanlah Pokemon tu.
Yang lain-lain tu apa, dia baca kaitan story, banyak baca cerita pasal Rasulullah SAW pula ke. Ya, asyik-asyik bercerita pasal apa kuda minggu kambing, princess ini. Tak adalah, tak apalah. Cuma bagi tahu kata kalau boleh 15 minit plus 15 minit before you go to sleep, kita provide insya-Allah untuk baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita tidur dengan Al-Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang baik kepada Allah, yang lemah daripada Tuhan saya sendiri. Dan cepatlah sekarang masuk isyak dah. Jadi yang mana yang tak ada wuduk boleh go pergi ambil wuduk. Kita akan segerakan solat. Jadi cukup setakat itu. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri, dan hakikatnya semua daripada Allah. Dan saya mohon maaf seandainya apa yang saya cakap tadi, especially yang saya sebut pasal asap tadi itu, saya bukan apa terlintas nak sebut. Ya, tapi apa kena itulah. Jadi saya minta maaf lah sekali lagi kalau ada yang terasa. Ya, jadi mudah-mudahan dia memberi pengajaran kepada saya khususnya dan tuan-tuan perempuan, insya-Allah kita diamalkan. Ya, jadi pada diri saya saja, bahkan orang yang tak hadir pun mudah-mudahan sampai maklumat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim.